Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلاة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung pengajian kitab fiqh daripada kitab Fiqhul Manhaji, fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala, dan kita sambung pada tajuk ke-15, sentiasa khusyuk pada sepanjang salat, termasuk dalam amalan sunat ketika salat. Sunat apa? Sunat hai'ah. Sunat hai'ah, sunat rupa, maksud sunat biasa. Yang satu lagi kategori sunat ab'ad, iaitu sunat yang kalau kita tinggal kena ganti, disunatkan ganti dengan sujud sahwi. Adapun sunat hai'ah tak perlu ganti dengan sujud sahwi kalau kita tinggal sunat tu sengaja ataupun tak sengaja ataupun terlupa, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Jadi tinggal gitulah, kan? Tak mencacatkan solat, cuma tak dapatlah pahala sunat sebab kita tak buat. Okey, antaranya adalah khusyuk. Khusyuk dalam solat. Khusyuk ni memang bukanlah keperluan khusyuk tu hanya dalam solat. Perlu jaga, ingat bacaan semata-mata. Dia memberi kesan pada khusyuk amalan kita sebelum sembahyang. Perbuatan kita ada kait-mengait dengan sebelum tu, sebelum solat tu. Yang tu yang terbawa jadi sembahyang khusyuk ataupun tidak. Dia ada kaitan dengan sebelum. Jadi perbincangan tentang khusyuk ni sangat luas. Antara disebut di sini pengertian khusyuk ialah kesedaran hati. Hati kita konsentrate betul tentang solat. Kan? Tak terlencong walaupun sesaat. Tu khusyuk 100% lah. Terkadang kita awal-awal khusyuk, tahu bacaan apa, surah apa, rokok okey, sujud dah terlupa. Ni sujud kedua ke sujud pertama, kan? Dah confuse pula. Jadi syaitan ni memang dia cari je silap sikit, kita leka sikit untuk kita keluar daripada khusyuk, hilang konsentrate. Tapi sebab itu bab khusyuk ni taklah dia terlibat dengan perkara yang membatalkan. Tak khusyuk berarti bukanlah batal. Tak khusyuk bukanlah batal. Bukan syarat sah sembahyang. Dia hanya termasuk dalam sunat. Sebab Allah Maha mengetahui tak kesemua orang solat tu mampu khusyuk sepenuhnya. Lebih-lebih kita di akhir-akhir zaman macam ni, yang mana makanan kita tu memberi kesan pada khusyuk tidak. Muamalah kita, cakap kita, berjumpa dengan orang, itu juga kesan, ada kesannya pada khusyuk ataupun tidak, kan? Cara kita ambil wuduk, itu juga ada sikit sebanyak memberi kesan pada khusyuk tidak, kan? Pengertian khusyuk adalah kesedaran hati terhadap semua bacaan, zikir, doa. Kalau kita faham dari sudut maknanya, kita dapat hayatilah. Fatihah, tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala bihamdi, rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dan sebagainya.
yang dituturkan oleh lidah sambil memerhati serta memikirkannya, menghayati makna tu. Itu akal kita, otak kita. Menghayati maknanya, berasa sedang bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi khusyuk. Kan? Kalau kita tak tahu apa kita baca, sah sembahyang tapi hilang khusyuk. Hilang khusyuknya. Jadi kualiti sembahyang kita tu lemah lah. Power dia tu lemah. Sebenarnya khusyuk dengan pengertian ini merupakan perkara yang mesti pada sepanjang masa solat. Dan solat akan terbatal sekiranya kelalaian menyelubungi keseluruhan solat. Kalau langsung tak ada khusyuk langsung lah, macam mana sembahyang dia? Mungkin dia tak ingat aku takbiratul ihram ke tidak, Fatihah baca ke tidak. Itu membatalkan solat. Tapi kalau dia waktu takbiratul ihram dia ingat, waktu Fatihah dia tahu dia dah baca, cuma surah tu terlupa pula. Dah rokok dah teringat tadi baca surah ke tidak, tu tak apa. Terlupa rakaat, tak membatalkan sembahyang. Ada cara nak baiki balik dengan sujud sahwinya apa segalanya. Terlupa sujud baru sekali, dah ingat 2 kali pergi berdiri dah masuk rakaat lain, kan? Macam pernah buat ni tu. Masuk saya lah juga. Kadang confuse, ni 1 ke 2, kan? Okey, kalau kita confuse macam tu, maksudnya kita keliru. Sujud ni 1 ke 2, 1 ke atau 2. Elok kita sujud sekali lagi, tambah yakin. Walaupun dah jadi 3. Kalau katalah tak ada CCTV kan, kita tak tahulah, kita yakin 2. Kalau ada CCTV kita boleh tengok balik. Oh, jadi 3 tadi, berarti kita sembahyang lain. Kan? Bukan kita tambah. Tambah je. Kita tambah waktu tu yang tak ada CCTV, nak tengok je, nak tengok sembahyang. Boleh lah kan? Boleh lah, tambahlah. Tambah keyakinan kita. Berdiri elok lah, baru tengok sujud sekali. Tak payah datang balik. Okey, caranya bila tadi sujud sekali, bangun berdiri dah. Tinggal berapa rukun? 2 rukun tinggal. Duduk antara 2 sujud tinggal. Sujud kedua tinggal 2 rukun. Tak payah datang balik. Kita terus ke depan, cuma tambah 1 rakaat full lagi. Jadi sembahyang maghrib jadi 4 lah. Sembahyang isyak jadi 5. Subuh jadi 3 rakaat. Tapi orang lain tak tahulah apa sembahyang 3. Aku tahulah satu punya tadi kosong. Yang salah satu tadi kira kosong. Kan? Tu kalau kita dah pergi ke depan. Kalau lah baru bergerak, contoh kita sujud yang pertama, macam nak bangun dah, dah angkat punggung, baru 1 duduk balik sempat tu tak apalah. Kalau dah berdiri tegak tak payahlah. Terus je. Tapi tambah rakaat. Okey, mana tadi? Kalau imam lain. Imam dia kena, okey, kita makmum sembahyang jemaah. Tu imam sujud sekali, nak bangun berdiri. Kita subhanallah. Dia tak patah balik juga. Dia terus sembahyang berdiri. Kita makmum jangan ikut. Kita buat cara kita dengan niat mufaraqah. Kita buat kita punya, sujud kita 2 kali. Imam baru sujud sekali, kita tak salah naik berdiri, imam berdiri, kita berdiri. Batal yang kita punya. Sebab apa batal? Tok imam tak batal. Sebab kita tahu kita salah tapi kita buat. Faham? Kita buat benda yang salah, benda yang tinggal rukun, batal sembahyang. Tu imam dia tinggal sebab lupa. Sebab lupa patut batal, tapi kerana lupa dimaafkan, tak jadi batal. Yalah, kalau orang tegur subhanallah dia turun balik tak apalah, dia betul lah. Maksud dia tak payah nak ganti rakaat tambah tu. Kan dia sedap, alamak tersilap dia pun. Dia patah balik, dia duduk buat semula macam mana yang patut buat. Lepas tu dia sujud sawi lah kerana silap tadi ni. Kan? Adapun kita, kalau kita sengaja tinggal rukun, batal sembahyang. Jadi kalau kita satu sujud, kita pun ikut imam berdiri. Kita tahu imam ni satu sujud, dia tinggal 2 rukun. Kita buat sama, kita yang batal. Bukan dia tak, ikut je dia, walaupun kita tahu. Sebab kita apakan dia, tanggung semua tak. Kita ikut yang betul. Yang salah tak boleh ikut. Kita sedar dia salah, kita jangan ikut. Kita sedar, jadi kita buat kita punya. Kita ada 2 pilihan waktu tu. Katalah kita tak nak pisah dengan imam, tak nak mufaraqah. Kita tunggu duduk tu, kan duduk tu kira duduk antara 2 sujud.
Boleh kira panjangnya tu sebab nak menunggu imam untuk duduk nanti. Faham? Imam dia berdiri, dia tak nak patah balik, dia rokok, dia i'tidal, sujud, duduk dah sama dengan kita kan. Cuma dia macam ke depan satu rakaat ke macam mana ke? Kan? Kita nak kemudian boleh ikut imam. Duduk je lah, itu sujud sama dengan sujud imam lah. Sujud kedua imam, kita pun sujud kedua. Faham? Tapi orang rasa pelik lah, apa ni kau duduk tentu orang lain kan, kita rasa segan pula nanti. Lebih baik niat mufaraqah, aku pisah dengan imam. Mufaraqah maknanya aku nak pisah dengan imam, tak nak ikut imam. Itu lintasan macam tu juga lah. Tak nak ikut imam, niat mufaraqah lah, nak pisah dengan imam lah, nak sembahyang seorang-seorang lah. Itu dah kira niat mufaraqah. Lepas tu kita buat hal kita sendiri lah. Kita sujud lah berapa lama pun, nak berdiri macam mana pun, kita punya sendiri lah. Tu imam sujud sawi, kita tak payah sujud sawi sebab kita dah pisah dengan imam. Ustaz, kalau imam dah bangun, dah naik, tapi kita buat juga sujud yang dua tu, dan sempat kita imam. Berarti kita dah potong imam. Potong imam. Ataupun kita dah inilah. Cuma kita boleh macam ikut tu macam sama tapi bukan ikut. Boleh macam tu. Macam ikut, orang tak perasan pun kita ni tak ikut. Dia rokok, kita pun rokok. Tapi kita rokok kita sendiri. Kebetulan kita baca lama tu imam baca lama tu, dia sami Allah, kita pun sami Allah, dia sujud, kita pun sujud. Tapi dah niat mufaraqah tadi. Boleh juga macam tu, kan? Pada imam pada rakaat yang pertama, patutnya dua sujud kan? Imam buat satu je, tapi kita buat dua. Minta imam Al-Fatihah, kita dah sempat baca, kita naik atas. Itulah. Boleh tak? Boleh lah macam tu. Maksudnya, tapi niat mufaraqah lah. Bukan ikut imam. Kalau kita tak boleh ikut imam dah. Sebab imam dah pergi jauh lah. Walaupun kita jadi sama balik dengan dia. Nanti macam mana dia sujud? Dia kira, kalau kita ikut dia balik, berarti dia tak cukup rakaat tu. Kan? Dia sembahyang maghrib, dia 3 dia bagi salam, dia yakin yang tadi cukup. Kita tahu dia kurang 2 rukun. Tak kurang 1 rakaat. Kalau kita ikut dia juga follow, berarti kita pun mengikut imam yang salah. Jadi sebab tu niat mufaraqah, kita pun buat hal kita, cuma kebetulan time kita berdiri, dia pun tengah berdiri lagi. Kebetulan time dia nak rokok, kita pun rokok. Kebetulan dia bagi salam, kita bagi salam. Salam dia tu sembahyang tak cukup 2 rukun, tak cukup 1 rakaat. Kita lengkap. Kan? Katalah dia tambah, dia teringatlah tadi dia sujud 1. Maghrib dia tambah lagi 1 macam 4. Kita tak ikut lah tu. Tak boleh ikut dah. Kita bagi salam tahiyat bagi salam. Kan? Dah mufaraqah dah. Kalau ikut juga batal ni dah. Untuk belakang batal apa kita mufaraqah lah. Kalau kita rasa ragu-ragu, tak tenang nak ikut dia, pakai macam tu, ada terkoyak sini terkoyak sana, kita niat mufaraqah, buat hal kita lah. Ya kan tu kan, pakai seluar dah lah londeh sikit, t-shirt dia singkat, bila rokok nampak belakang. Memang tak boleh kita ikut. Kalau kita ikut, batal kita. Macam mana tadi rakaat pertama dah ikut dia? Nampak tak? Tak nampak tadi. Baru nampak pada rakaat kedua. Berarti kita mufaraqah tu sah lah bagi kita. Sebab yang pertama kita anggap macam tak terlondeh ke, memang tak nampak. Dimaafkan. Pahala jemaah kita lah, dapat pahala jemaah. Ya. Sebab dia tak sah cara dia, kita faham dia tak sah, kita mufaraqah. Sebenarnya khusyuk dengan pengertian ini merupakan perkara yang mesti pada sepanjang masa bersolat, dan solat akan terbatal sekiranya kelalaian menyelubungi keseluruhan 100% sembahyang tak khusyuk langsung tersebut dari awal hingga ke akhirnya. Oleh itu, mengekalkan khusyuk dalam bahagian solat adalah sunat yang akan menjadikan lebih sempurna. Kalau lagi banyak panjang masa khusyuk sembahyang kita khusyuk, lagi sempurna. Hal ini berdasarkan hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullah." Seseorang Islam ketika tiba waktu solat fardu, lalu dia berwudu dengan sempurna khusyuk dan bersolat dengan sempurna, solat tersebut akan menutup, memadam dosa-dosanya yang terdahulu selagi dia tidak melakukan dosa besar. Demikianlah seterusnya sepanjang zaman kerana mengulangi solat pada setiap hari. Masya Allah. Kalau kita berjaya sembahyang solat fardu, syukurlah banyak-banyak. Sebab tu cara Allah nak padam dosa kita. Berapa banyak terpadam dosa dengan sembahyang fardu. Kita sembahyang fardu bukan terpadam dosa kerana fardu sahaja. Daripada awal, daripada kita ambil wudu. Dalam hadis Nabi sebut, orang yang mengambil wudu, basuh muka dia, ataupun basuh muka dia, tergugur air daripada basuhan muka tu, semua pengampunan dosa. Berapa titik, banyak tu lah dosa diampun. Daripada dosa muka je. Basuh tangan, dosa tangan tergugur jatuh. Basuh rambut tergugur. Basuh kaki, telinga kaki, semua nitik itu tergugur dosa. Sebab tu makruh kita lap. Makruh kita lap air wudu. Lepas ambil wudu, lap. Makruh hukumnya. Lebih baik jangan lap biar dia kering sendiri. Sama ada lap ataupun kita apa? Kibas. Tak lap Ustaz, tapi buat macam tu. Pun janganlah, biar dia normal. Cara normal keringnya. Itu nak pakai baju ni, orang perempuan dah nak keluar tandas kan, nak tarik tutup aurat ni, tutup. Bukan kita niat nak lap. Kita niat nak tutup baju. Bukan nak lap. Dah memang kena, dah kering, tak dikira makruh. Bukan niat kita nak lap. Bukan tujuan kita nak lap. Jadi setiap titik itu dianggap pengampunan dosa. Masya Allah. Jadi proses tu Allah dah ampun dosa setiap anggota badan. Selepas tu kita baca doa wudu pula. Jangan lupa yang ni. Nabi bagi jaminan siapa yang doa lepas wudu, syurga dia. Doa wudu selepas ambil wudu. Tapi elok menghadap kiblat dan angkat tangan tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni tawbin wa ja'alni mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jamin syurga. Dengan baca tu je. Kan? Tak apa. Kita lah rumah tak apalah. Aurat ni ambil wudu, maaf cakaplah, kalau ambil wudu dalam keadaan telanjang pun sah wudu dia. Cuma tak membatalkanlah tapak tangan tak sentuh semuanya. Doa telanjang memang sah lah doa tu, tapi kurang cantik lah. Kan lebih elok kita tutup sikit. Kan? Nak berdoa. Jadi apa ni, tu proses. Lepas tu datang langkah, walaupun bila air kita situ, main semayang sini, langkah kaki tu Allah kira tu. Kira langkah kaki pergi nak semayang. 10 langkah ampun dosa, 10 langkah ganti dengan pahala, 10 langkah tinggi darjat. Apatah lagi kita di rumah pergi masjid, naik kereta Ustaz tak langkah pun. Allah tahulah berapa jarak langkahnya. Walaupun naik kereta kan. Jadi lepas tu kalau dalam masjid, masuk masjid pula diampun dosa, malaikat doa ampun dosa lagi pula. Tu sembahyang sunat qabliyah pula, ampun lagi dosa. Barulah sembahyang fardu. Lepas sembahyang fardu istighfar pula. Nabi kata siapa istighfar lepas sembahyang 3 kali, setiap kali lepas sembahyang Allah ampun segala dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tu dia buih siapa boleh kira. Juta trilion buih di lautan. Kalau banyak tu pun Allah sanggup padam. Malam yusib bil kabair, selagi mana dia tak terlibat, malam yu'ti kabirah, selagi mana tak terlibat dosa besar. Yang dosa besar Allah tak ampunlah proses tu. Dosa besar proses lain pula, kena semayang taubat, bertaubat sungguh dan sebagainya. Adapun dosa kecil, semua terpadamlah dengan tadi. Bayangkan kita jaga proses tu 5 kali sehari. Tu yang Nabi sebut, kalau kamu ada sungai depan rumah, bersih airnya, setiap hari mandi 5 kali. Badan busuk tak? Badan kotor tak? Sahabat kata, ya Rasulullah, bersih badan kami. 5 kali mandi. Kan? Bersih badan. Begitulah Nabi kata, semayang 5 waktu. Bersih dosa.
Ya. Masuk ke orang yang lepas solat dari imam bagi isaran amal isaran, lepas dia di belakang bagi istighfar dua kali, itu baru keluar. Dapat istighfar 3 kali fadilat istighfar tu. Yang tu kurang dia sudut lain pula. Kurang tak dapat doa berjemaah, tak dapat zikir, dia tak berzikir pun subhanallah tiap 3, alhamdulillah tiap 3, Allah akbar. Lepas tu baca doa zikir-zikir yang lain. Ada lagi sunat-sunat selepas semayang nanti kan dibicarakan. Lepas semayang kita disunatkan istighfar, baca ayat kursi yang ni. Tu kalau dia tak buat, tak dapatlah fadilat tu. Tapi dia takat istighfar, dapat takat istighfar. Berjemaah ya, tak dapat pahala berjemaah dia walaupun berjemaah ya, tak bersama. Macam mana? Jadi dia kata bangun tu, jadi maknanya sembahyang berjemaah tu tak dapat pahala dia. Tak, dia dapatlah pahala jemaah semayang dah selesai. Dia bangun waktu tu imam zikir-zikir tu. Itu je. Jadi dia tak dapatlah pahala zikir tu. Kan? Jadi bukan tak kita nak mesti kena ikut zikir tu imam. Katalah kita ada zikir lain, kita punya susunan sendiri. Tu imam susunan lain, tak apalah kita baca kita punya sendiri. Yang tu dah tak disunatkan lagi untuk berjemaah. Kalau berjemaah bagus, tak berjemaah pun bagus. Yang penting ada zikir. Contoh kita punya susunan cara lain, pergi Yaman dia susunan lain, kita tak boleh nak follow dia punya, kita buat kita punya zikir kita macam biasa kita lepas semayang. Tak apalah. Kan? Cuma kalau doa, biar doa lagi ramai amin, lagi bagus. Kan? Sebab tatah ramai yang amin tu, ada 40 orang, seorang-seorang ada seorang wali Allah. Kita tumpang sekali. Kan? Gitu. Jadi dosa besar tak terampunlah dengan proses biasa tadi. Dia ada proses lain. Proses minta taubat dan sebagainya. Adapun dosa kecil terampun. Yang tu yang Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, turun ayat Quran, innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan yang kita buat itu akan memadamkan dosa-dosa kecil, sayyi'at, dosa-dosa yang sebelum. Dalam hadis lain Nabi sebut al-salawatul khams kafaratul lima bainahudna. Semayang 5 waktu tu jadi proses Allah ampun dosa antara dua-dua semayang. Subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib. Semayang maghrib je terampun daripada asar tadi. Semayang asar je terampun di antara zuhur dengan asar. Semayang zuhur je terampun daripada subuh sampai ke zuhur. Subuh daripada isyak terampun dosa. Jadi proses kita masya-Allah, Allah buka jalan ampun macam-macam. Dahlah terampun dengan 5 waktu kan antara semayang waktu tu. Lepas tu orang lelaki pergi Jumaat pula, Nabi kata al-jum'atu ila al-jum'ati kafaratu lima bainahuma. Semayang Jumaat sampai semayang Jumaat satu lagi tu pengampunan dosa seminggu. Ampun dosa pula. Orang perempuan tak pergi semayang Jumaat macam mana? Dapat. Dia buat zuhur Jumaat, dapat fadilat. Ya. Nanti jaga kewajiban Allah Ta'ala. Tu pun dah terpadam dah dosa. Lepas tu Ramadan ila Ramadan, setahun pula terampun dosa juga. Habis Allah bersihkan kita. Sebagian ulama mengatakan dosa yang berlainan. Dosa kecil pun macam kita lah kotoran. Kotoran baju pakai hari-hari lekat daki sini je. Ada yang habuk je, kan? Habuk je. Habuk tu okeylah, kan? Kena karipap jatuh, kena itu je. Takat kuis-kuis itu dah selesai. Tapi kotoran sini kena sabun. Tak boleh buat gitu-gitu tak keluar. Lepas tu ada pula kari. Kari sabun pun tak boleh. Kena klorok contohnya. Klorok pun tak boleh. Kena alat ni pula. Macam tu dosa kita ada yang sikit-sikit. Astagfirullah ni dah selesai. Pergi ambil wuduk dah selesai. Ada yang pekat sikit. Tak ambil wuduk, main semayang tak jadi juga. Nak tunggu Jumaat ke Jumaat. Baru terpadam. Lihat sikit yang tu. Ada yang lagi lihat, tu pun tak jadi juga. Kena tunggu yang tahun ni, Ramadan tu. Baru terpadam. Jadi sebab tu kita kena niat. Habis Ramadan, niat, ya Allah aku nak beribadah lagi, Ramadan akan datang. Bagi peluang aku jumpa Ramadan lagi. Kalau ada niat macam tu, dia tak sampai pun. Sampai separuh jalan. Zulhijjah dah meninggal. Dapat pahala sampai Ramadan kerana niat dia. Allah bayar pahala tergantung niat. Ya? Boleh, sah. Kalau ada ruang macam masjid negeri, ada ruang. Ada atas kan? Memang tak bagi kan, tak ada tempat. Boleh sah bila orang perempuan datang sembahyang Jumaat, tak wajib buat zuhur lagi dah. Sah lah Jumaat tu sebagai zuhur.
Macam kita di Mekah sana, orang perempuan pergi juga Masjidil Haram hari Jumaat, Masjid Nabawi sembahyang Jumaat, kan? Bila dah sembahyang Jumaat, dia tak wajib, tapi kalau buat terlaksana kewajiban. Tapi tak boleh berlawa-lawa lah Ustaz. Kena jagalah macam tu, kan? Nak pergi make up tu, itu macam niat dia lain lah tu, kan? Okey, itu sunat, antara sunat khusyuk. Macam mana nak dapat khusyuk? Bukan sekadar kita kena faham ayat tu, salah satu. Tu tindakan dalaman sembahyang. Khusyuk tindakan di luar sembahyang. Sebelum sembahyang, makanan kena jaga. Percakapan kita ni melibat, akan memberi kesan khusyuk tak khusyuk. Cakap tak pernah jaga, tak pernah bertapis langsung, keluar segalanya, hijau kuning segala keluar, kan? Simbol kok ni semua keluar, maki hamun tak berhenti. Yang tu beri kesan sembahyang tak khusyuk. Urusan kita, urusan yang ada kaitan yang haram, memberi kesan bab khusyuk tak khusyuk. Urusan kita baru je bertengkar dengan orang, bergaduh, tipu orang semua, pergi sembahyang, terkesan, terganggu sembahyang kita. Lepas tu pula wuduk kita. Wuduk tu khusyuk ke tidak? Khusyuknya wuduk, waktu wuduk kita baca doa. Waktu basuh muka ada doa basuh muka, basuh tangan ada doa, sapu kepala ada doa, telinga, kaki ada doa-doa, tu khusyuk. Khusyuk wuduk membantu persen yang besar untuk khusyuk dalam sembahyang. Ni sambil ambil wuduk, sambil cakap, aku tak makan lagi, engkau makan kat kedai mana, sambil basuh tangan. Sah wuduk dia, sah bukan tak sah. Niat dia cuma ada, cuma cukup, tapi memberi kesan sembahyang nanti. Dan yang paling penting, penapis untuk buang benda tak khusyuk ni. Apa penapis dia? Sembahyang sunat qabliyah. Sunat qabliyah itu penapis, supaya yang tak khusyuk tu boleh tapis keluar, kan? Saya sendiri pengalaman lah, bila cerita dulu, kan, kalau tak sembahyang qabliyah, orang suruh jadi imam je, kita ragu-ragu, menakut lah. Dia takut nak jadi imam, tak buat qabliyah tadi, tak dan. Pernah pergi satu surau nak kuliah maghrib, kita pederai lah, memang lambat ni, lambat. Sepit yang cakap lah. Sampai-sampai parking je, orang beritahu, nanti qomat nanti ustaz sampai. Lepas tu imam tak ada surau, ustaz sampai. Dia orang pun tunggu, kita pun ingat dia orang dah takbir tu, masuk lah. Malas jadi imam. Naik-naik dia orang berdiri baru qomat. Alamak, kena jadi imam lah pula. Dia orang suruh jadi imam. Mayang maghrib 2 rakaat dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pun confused. Ada yang bagi salam sama, ustaz, baru 2. 2. Kalau nak ikut, saya bangun sembahyang satu lagi, saya sah. Kan? Dia yang tahu saya silap 2, dia pun bagi salam sama, dia tak boleh sambung. Dia cakap dia dah ikut saya, ikut salah, kan? Saya lupa, dimaafkan. Dia batal. Jadi saya pun takutlah nanti kita sambung, dia pun sambung juga, nanti kita suruh dia sembahyang lain. Jadi celaru Jumaah ni. Yang ada yang tak faham, lebih baik saya kata tak apalah, kita mula lain, daripada A sampai Z. Tak apa, buat lain lah. Saya pun buat lain, kan? Allahu Akbar, kan? Tak sedar langsung. Jadi itulah, tak ada penapis tu. Qabliyahnya tak buat. Kalau buat qabliyah, insya-Allah memberi kesan yang baik pada sembahyang kita, akan jadi khusyuk. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang, orang puan tak ada siapa nak jemaah di rumah, buat qabliyah. Buat qabliyah dia. Itu antaranya. Dan juga minta pada Allah Ta'ala lah, daripada luar-luar surah tu, minta, ya Allah bagilah aku khusyuk dalam solat. Dan juga sebelum takbir kita baca, sebagian orang mengamalkan qul a'udzu binnas, kan? Sebelum diri tu, qul a'udzu binnas malikin nas la ilaha illa anta, sampai habis, supaya dia ditapislah sembahyang dia tu. Sebagian orang baca rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, ayat 98, 99, 100. 98, 99 tu, itulah surah Al-Mu'minun. Ini hafal. Yang ni cukup bagus untuk hindar daripada bisik-bisik syaitan. Bisik syaitan berkalang sembahyang bagi tak khusyuk. Kadang macam-macam kita ni, syaitan main duk ganggu, duk fikir benda yang tak elok, yang bukan-bukan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kan? 99, 100 kot.
Ustaz tengok bagi betul. Ha? Hidayah adalah. Tapi nombor ayat tu nak cari. Kan? Min hamazati syaitan. Ha? 989. Kan? Betul 97 98. Saya punya silap langkah. 97 98. Surah Al-Mu'minun. Boleh rujuk, buka, hafal. Rabbi a'udzubika. Dia mula ayat wa qul rabbi a'udz. Jadi wa qul tu tak baca pun tak apa. Kita ambil rabbi je. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. 97 98 surah Al-Mu'minun. Kan? Ini hafal. Kita rasa ragu-ragu mai duk bisik Allah suruh buat benda tak baik apa semua tu semua. Nabi kata setiap orang ni ada dua penasihat ni. Satu penasihat malaikat, satu penasihat syaitan. Malaikat dia bisik, jangan buat tu dosa tu. Kau kena buat macam ni dapat pahala. Kau kena tolong orang gini. Kita pun terintah macam nak tolong, tapi main pula syaitan kata, "Hei, ni peluang kau balas dendam kat dia. Dia dulu tak pernah tolong kau pun. Takkan kau nak tolong dia? Apalah kau ni?" Kan? Tu syaitan punya. Kita yang pilih, nak pilih A ke B. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika. Ulang banyak kali. Sampai peringkat boleh ludah belah kiri, ludah syarat angin ya. Kan? Ludah syarat. Jangan ludah sungguh bergaduh kita tumbuk orang sebelah. Kan? Dia bagi dia sedarlah dia. Bila kita nak sembahyang, Allah, rasa macam tak boleh kacau. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allah, terganggu lagi. Ludah tengok sebelah. Halau syaitan. Ludah angin je lah, bukan keluar air liur pun. Kan? Dan kita lebih terhindar daripada gangguan was-was syaitan. Syaitan ni ada peringkat dia. Ada syaitan yang was-was, ada syaitan yang macam ni, yang duduk dalam darah kita dan sebagainya. Nak bagi kita was-was, nak bagi kita tak khusyuk dan sebagainya. Itu tindakan kita yang last sebelum kita mula sembahyang. Baca ayat tu ataupun qul a'udzu binnas. Minta hindar daripada syaitan. Sekurang-kurangnya a'udzubillah. Tak ingat noh apa ayat ustaz sebut tadi, Rabbi tak keluar mai. A'udzubillah minasyaitanir rajim je lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Tu mudah-mudahan membantu untuk kita lebih solid dalam khusyuk solat kita. Semua sunat yang dinyatakan ini dinamakan sunat hai'ah. Jika orang yang bersolat meninggalkannya, tidaklah disunatkan menggantikannya dengan sujud sahwi. Hal ini berlainan dengan sujud ab'ad yang kalau tertinggal sunat menggantikannya dengan sujud sahwi. Jadi sunat ab'ad kalau tak sengaja tinggal pun disunatkan sujud sahwi, terlupa, ataupun sengaja tinggal pun disunatkan sujud sahwi. Kalau sengaja tinggal, contoh kunut tu imam tak baca, kita pun tak baca. Tentang kunut, contoh kita sembahyang di Mekah, di Madinah, dia orang tak baca kunut. Kita ada 3 pilihan. Mungkin saya pernah sebut sini, saya ulang balik. 3 pilihan kita ni mazhab Syafi'i. Jadi makmum. Yang pertama, tu imam tak baca, dia dia i'tidal kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Kita angkat tangan baca doa. Sama ada segan pula usaha nak angkat tangan, orang tengok kiri kanan. Saya lihat Pakistan sebelah, pam tampak kita. Pernah saya angkat tangan doa, dia pang, dia tengah sembahyang pula ni. Dia suruh kita turun tangan. Amboi. Dia tengah sembahyang, suruh boleh buat arahan gitu pula. Okey, tak apalah, baca doa gini ialah tangan. Allahumma hadini ma'ali wa'afini ma'nafa wa ta'ala ni ta'ala barik ini ma'atik wa qini syarra ma qadai sampai habis. Dan dia orang itu dah lama. Dan sampai habis. Sembahlah dia Allah Akbar, kita pun wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ataupun qunut yang seringkas, yang paling pendek. Iaitu ada 3 unsur dalam qunut ni, kena ada 3 unsur baru sah doa qunut kita. Yang pertama doa bentuk munajat, sebut nama Allah, puji Allah. Ya Rahman contohnya, Ya Rahim, puji Allah tu. Yang kedua bentuk minta, permintaan. Dan yang ketiga salawat Nabi. 3 ni sah qunut kita walaupun pendek. Contoh Rabbighfirli, kan minta kan, ya Allah ampun dosaku. Ya Ghafur, wahai Tuhan Maha Pengampun. Ataupun Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ghfirli ya Arhamar Rahimin. Dah lengkap 2. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar. Sahlah qunut kita.
Ataupun Allah Mahdini itu sampai habis. Okey, jadi 3 pilihan tadi. Tok Imam tak baca, sama ada kita baca juga doa kunut. Tu tangan tak angkat pun Ustaz macam ni. Angkat tangan ni amalan lain, sunat lain. Tak angkat pun sah kunut kita. Kan? Okey. Apa dia tadi? Yang pertama, okay, kita buat juga kunut. Yang kedua, kita tinggal kunut tapi imam bagi salam, kita sujud sawi. Faham? Imam tak sujud sawi, dia bagi salam. Kita lepas imam bagi salam yang kedua, kita turun sujud sawi sendiri. Itu mungkin lagi pelik pada orang. Kan? Yang ketiga, ikut imam 100%. Dia tak kunut, tak sujud, kita pun tak kunut, tak sujud. Tak sujud sawi. Jadi sah tak sembahyang? Sah sembahyang kita. Cuma dalam mazhab Syafi'i berpegang bahawa tak sujud sawi tu kira cacat sikitlah, cacat sembahyang dia. Walaupun sah. Kita pergi Mekah, Madinah, kita kena taklid tukar pasal apa? Tak perlu. Kita ikut mazhab Syafi'i kita. Kan? Tak perlu ikut tukar mazhab dan sebagainya. Batal wuduk macam mana? Kita dah bincang. Bila pergi sana, kita pegang pada pandangan mazhab Syafi'i yang dhaif. Sentuh tanpa syahwat tak batal wuduk. Macam lebih kurang mazhab Maliki dan mazhab Hambali, sentuh tak batal. Hanafi juga. Sentuh tak bersyahwat. Dalam mazhab Syafi'i ada pandangan tu. Cuma qaul dhaif. Kita pakai qaul tu ketika dalam keadaan terdesak ataupun sukar nak jaga, masyaqqah dia sebut. Sukar payah nak jaga. Okey, bagi pandangan tu. Contoh kita berada tempat sesak-sesak. Kan? Memang tak boleh nak kontrol. Contoh kena tangkap penjara ke, dan penjara tu campur lelaki perempuan. Dia nak jaga sembahyang macam mana, wuduk tadi ada. Pakai pandangan tu terus. Terkena, tak batal. Terus sembahyangnya. Tempat yang bersesak. Tapi masa kita di Mekah, Madinah, dah mudzakarah haji, mufti-mufti Malaysia dah setuju untuk jemaah Malaysia pakai pandangan tu selama package dia. Kalau dia duduk 40 hari pakai hukum ni. Sentuh tak batal. Kalau 7 hari, 10 hari umrah, 10 hari umrah lah pakai hukum tu. Kesukaran kita nak jaga sentuhan di sana. Kan? Ribat lain batal lah. Kentut, kencing, itu semua batal. Kan? Tapi masalah sentuh lelaki perempuan ni, yang tu diberi kelonggaran. Kita pakai yang tak batal. Jadi dalam cara syariat Islam ni, bila dah susah nak jaga, Allah longgarkan sikit. Okey, tak apa, boleh guna. Kan? Susah nak jaga ni, sentuh ni memang kena juga. Tang kena tangan, kena. Waktu tawaf especially di hotel pun kadang payah nak jaga. Kan? Tersentuh. Maka kita longgar sikit, pakai sentuh tak batal. Tapi hati tu macam ragu. Macam tu tak apa. Memang syaitan lah kat sana. Bila kita dah, ulama' dah bagi pandangan, kita pegang yang tu lah. Kan? Terpulang lah kalau kita nak ambil wuduk lain pun tak ada masalah. Walaupun ulama' kita tak batal, tapi kita macam nak ambil lain lah. Buat je lah, ambil je lah. Tak, maksudnya tak nak ambil, tak apa ya. Was-was tapi tak ambil wuduk. Masalah sebab ikut kepada tadi tu. Boleh juga ya? Boleh. Maksudnya kita pegang kepada keyakinan lah tu. Yakinnya tak batal. Suami isteri nak masuk kereta dah, tak pergi masjid, terkena. Di sini kira longgar. Maksudnya sekali-sekala boleh kontrol. Kita guna yang ketat sikit. Ambil wuduk lain lah senang. Kan? Kalau di sini lah. Sini memang kena. Sini cerita ni lah. Sana tak apa Ustaz kan? Sana pakai hukum sana lah. Sentuh perempuan lain tak batal, takkan sentuh isteri kira batal. Maksud sama je lah. Tak batal je juga. Ustaz, satu ya. Semayang witir kan? 3 rakaat. Satu salam. Sebelum tidur tu. Jadi pertama baca surah. Ketiga kita baca Quwallah semua tu kan Ustaz? Tiba-tiba kan? Lepas Fatihah terlupa baca Quwallah semua tu. Adakah dia kira tapi cukup 3 rakaat? Tak. Dia bacaan surah selepas Fatihah tu sunat. Okay. Kalau tak baca langsung pun sah semayang. Okay. Baca surah yang bukan Qul Falaq An-Nas pun sah juga. Oh lepas semayang. Witir tak wajib, bukanlah hukum dia wajib baca Qul Wallah Al-Falaq An-Nas. Benda tu kebiasaan, amalan sunat.
pilihan dibaca ayat tu sebaiknya kalau kita tak baca yang surah tu kita pergi hantam surah Baqarah. Baca satu surah Baqarah sah semayang. Terjadi pada saya malam tadi itu saya kata, tak pernah jadi ni nak mati kat saya. Betul tak? Nak mati, semua orang nak mati. Bila tak tahu. Semua orang akan mati. Kadang tidur dia bodoh kan. Kepala tu masa atas katil tersentuh lah. Dia bodoh. Wuduk untuk tidur. Ya. Sunat nak tidur, ambil wuduk sebelum pergi tempat tidur. Bila dah atas katil memanglah tak boleh jaga kan. Tak batal lah, tak perlu ambil lain. Walau terkentut semua tu. Tak apa. Dah pergi tempat tidur kan. Janganlah kita ambil wuduk sini, nak tidur atas. Wuduk sini sampai sini sembang-sembang buk kentut. Tu ambil lain lah. Pasal tak sampai katil lagi. Dah ambil duduk atas katil, sentuh member sebelah. Tak payahlah, tak payah ambil lain. Kentut kat katil. Kalau tidak tak tidur kita malam tu. Sentuh ambil wuduk, sentuh ambil wuduk, dah subuh. Tak boleh? Tak boleh lah. Bab yang tak boleh, contoh semayang, kita dah sentuh isteri, tempat tidur. Lepas tu nak pergi semayang, tak boleh lah. Bab tidur, sah lah. Dapat pahala wuduk lah. Nabi kata, siapa ambil wuduk nak pergi tempat tidur, dah duduk tempat tidur, kira dah beramal dengan amalan wuduk lah. Dapat pahala sunnah tu. Pegang tak boleh lah. Pegang tak boleh, baca tak tanpa pegang tak masalah. Semayang tak boleh sebab dah batal wuduk. Yang tu untuk tidur je. Yang dapat pahala tak kira macam tak batal tu, untuk tidur je. Sunat seterusnya, sunat selepas solat. Tadi selesai sunat dalaman solat, bab khusyuk dan sebagainya. Khusyuk ni itu dah kadang-kadang kita terkadang kita, sebab tu ada penyelesaian. Kalau ada silap dalam sembahyang, ada penyelesaian. Jangan, tak baik kita membatalkan sembahyang dengan sengaja. Contoh, dah takbir Allah Akbar, rasa macam tak khusyuk, batal, buat lain. Itu lagi tak baik, makruh hukumnya, daripada kita terus juga sembahyang walaupun kita rasa tadi takbir okey dah, cuma tak apa khusyuk. Kan? Kita teruskan sembahyang kita, lebih baik. Jadi sembahyang ni tak hukumnya makruh kita membatalkan tanpa alasan. Tak ada apa-apa saja nak batal lah, buat lain lah. Tak boleh. Teruskan juga. Yang pernah pandang pendapat kan, kalau kita solat berjemaah, Allah terima sebab Tuhan. Yalah. Bab sembahyang, penerimaan Allah dijamin kalau kita berjemaah. Kerana berkat jemaah Allah terima. Walaupun sembahyang kita tak khusyuk kita 1% je, 2%, 3%, 5% je. Waktu takbir dia khusyuk, lepas tu tak ingat apa dah, tapi kita duduk ikut imam. Kerana berkat tu imam, mungkin dia ni imam ni 50% punya khusyuk. 50 lagi tak cukup khusyuk. 50 lagi pula kawan belakang tu menampung dia punya khusyuk tang tu. Jadi gabung kawan tu jadi 100%. Maka dianggap semua jemaah 100%. Atau kerana imam pun 50% je, yang lain pun tak, lagi dah 0%, 1% je, tak cukup 100%. Berkat jemaah Allah terima semua. Kan? Allah terima sembahyang, cuma kita tak khusyuk, tetap tak khusyuk jugalah. Kan? Allah terima sembahyang kita. Adapun sembahyang seorang, silap-silap boleh tak terima langsung. Kan? Itu yang risau tu. Kan? Na'udzubillah. Okey, sunat selepas solat. Selepas solat sunat melakukan perkara berikut. Kan? Yang pertama, memohon istighfar, berzikir dan berdoa. Hal ini berdasarkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini bacaan zikir Nabi. Setiap selepas sembahyang mesti ada istighfar. Walaupun sembahyang sunat. Sunat istighfar 3 kali lepas bagi salam. Astagfirullahaladzim.
Sama ada astaghfirullah azim ataupun astaghfirullah saja pun boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah pun okey. Nak tambah panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kan? Dan ni sembahyang fardu saja ya yang Nabi baca, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ni ringkas. Biasa kita ada tambah sikit kan. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram pun boleh. Tapi Nabi yang pakai yang pendek tadi dia. Ada riwayat ni satu hadis. Ada banyak lagi kalau buka kitab azkar macam-macam zikir Nabi lepas sembahyang kan, macam-macam. Jadi Nabi taklah hanya satu ni je, susunan ni je. Tak, kadang Nabi tambah yang ni, kadang baca yang tu. Jadi hikmah untuk kita semua, kita tak mampu ambil yang ni, kita ambil yang ni. Kita tak mampu 100%, ambil 20%. Kan? Istighfar 3 kali. Yang penting istighfar 3 kali. Tiada halangan, tengok bawah tu, tiada halangan bagi imam beristighfar, berzikir dengan nyaring untuk tujuan mengajar makmum. Tak salah, malah lebih elok daripada baca sendiri seorang-seorang untuk imam. Sunyi-sunyi maksudnya tak kuat. Makmum ramai je yang tak reti nak buat apa. Tengah-tengah imam baca apa tu, lagi dia sembang. Rugi masa sembang. Kesannya kita tengok di Saudi, sampai jemaah dia tak reti nak baca apa lepas sembahyang. Dia assalamualaikum, assalamualaikum, cai orang kata, bangun pergi keluar. Astagfirullah pun tak, apa tak. Tanya dia pasal apa, dia kata tak ada apa, aku main nak sembahyang fardu habis lah. Dia tak tahu ada zikir. Sampai inisiatif masjid, dia buat banner letak depan tu imam tu. Lepas sembahyang kau baca istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, baca ayat kursi, ini. Nak kena mengajar macam tu lah pula. Susah dah. Itu baiknya imam kita di masjid-masjid berzikir kuat-kuat. Jadi kita dah terbiasa kan. Kita datang, kita tahu dah nak baca apa. Ikut. Kalau kita seorang-seorang pun dah boleh ikut, dah boleh buat sendiri. Itu cara pendidikan kita. Okey. Jadi mai pula puak-puak Wahabi ni kata bid'ah zikir kuat-kuat, Nabi tak zikir kuat-kuat. Kalau Nabi tak zikir kuat-kuat, pelan-pelan, siapa yang tahu Nabi zikir baca apa? Ni makmum semua boleh tahu Nabi lepas sembahyang istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, baca ayat kursi, ada riwayat ni. Di mana? Ya, ringkut. Kan? Berarti Nabi baca kuat, orang belakang boleh dengar. Macam kita boleh cerita, imam masjid saya lepas ni baca istighfar, baca ni. Sebab dia baca kuat-kuat. Kalau dia pelan-pelan, kita pun tak tahu dia baca apa. Nak cerita ke orang pun tak erti. Ini dasar hadis. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas. Cuma bab kuat ni, kadang-kadang kita kena kontrol sikit kuat kita tu. Kalau ada orang semayang belakang, hantam mikrofon kuat macam ni sampai dia baca Fatihah pun terganggu, janganlah pula. Boleh tarik sikit tu imam tu pun. Astagfirullahaladzim. Sebab nampak orang semayang kan. Biarlah bagi dia khusyuk dalam semayang dia. Kan? Itu je. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas waktu ni budak-budak, baru 5-6 tahun. Maksudnya orang semayang dia duduk berlari main kat luar. Dia duduk budak kan? Dia kata apa? Anna rafa'a sawti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya berzikir kuat ini ketika selesai sembahyang fardu dah ada sejak zaman Nabi lagi. Sejak zaman Rasulullah lagi dah ada. Nabi maksud orang dulu pun zikir kuat-kuat. Sampai ada riwayat lain Abdullah bin Abbas ini datang tak? Tak cerita. Kisah Abdullah bin Abbas, dia cerita, aku kecil-kecil dulu duk main kat luar masjid, kami boleh tahu Nabi selesai semayang ke belum ke dengan dengar zikir kuat. Oh, dah habis dah. Pasal dia zikir astagfirullah, Allahumma antas salam minkas salam. Tak tahu dah semayang. Dulu tak pakai mikrofon. Dengar orang semayang zikir kuat-kuat. Tahu dah semayang. Kan? Macam zaman kita, saya lah budak-budak tu kan. Time semayang Isyak, tarawih, kita mula takbir tu imam tarawih rakaat pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas tu caw keluar. Main basikal kat luar, lari kat luar. Dah zikir la ilaha illallah. Habis cucu pergi duduk dalam belakang saf semua.
Sagi nak murih makan. Kan? Orang bagi saya ni, oi bagus budak-budak ni. Sembahyang tarawih sampai habis. Dia tak tahu kita tu nakal-nakal zaman tu kan. Jadi tu bila kita ni, saya fikir kawan-kawan yang duk main-main kat masjid dulu, dia ada tarikan ke masjid balik. Zaman tua-tua ni dia pergi balik masjid. Kan? Jadi pendidikan anak-anak masa kecil tu penting. Walaupun dia datang nakal-nakal, lari dalam masjid gini-gini, cuma kita kena kontrol lah. Niat kita supaya dia terbiasa dengan masjid, sampai besar nanti dia ada tali ke masjid, pergi jauh mana pun berbang batas balik. Kan? Itu dia. Jadi juga dengan majlis ilmu. Walaupun kita bawa budak-budak berlari dalam majlis ilmu, tapi ada kesan dia, ada kesan. Ada kesan baik untuk dia. Hadis satunya daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna duburu kulli salatin maktubah 33 tasbihatan wa 33 tahmidatan wa 33 takbiratan. Zikir-zikir sampingan yang tidak akan mengecewakan pengamalnya selepas setiap salat fardu ialah 33 kali tasbih, 33 kali tahmid alhamdulillah, 33 kali takbir Allahu akbar. 33 dilengkapkan dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu lengkapkan 100. Ada riwayat yang Allah akbar 34. Dah lengkap 100. Boleh nak 34 boleh Allah akbar, nak 33 pun tak ada masalah. Kan? Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kabbara Allahu 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah. Ini dah takbir, ini sambungan riwayat Sayyidina Abu Hurairah tadi ni, zikir 33 cuma dalam bab takbir sebanyak 33 kali dah jadi 99. Maka dilengkapkan yang ke-100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun hadis tak ada yuhyi wa yumiit, boleh tambah yuhyi wa yumiit. Ufirat, kalau dia baca macam tu 33 last kali la ilaha illallah wa la syarika lah ni, ufirat, diampun segala khatayahu, dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Oh, masya-Allah. Jadi proses Allah nak padam segala dosa kita. Padam dosa, buat tu sikit padam dosa, buat sikit padam dosa. Batu orang yang berjaya sembahyang berjemaah, jaga sunat-sunat, ini tanda Allah sayang dengan dia. Bila Allah sayang dengan hamba, Allah akan dorong kepada benda yang baik sehingga Allah padam dosa dia, bagi pahala kat dia. Tu Allah sayang. Kan? Maka satu ketika Nabi Musa alaihissalam, dia tanya Allah, ya Allah, siapa orang yang kau cinta dan siapa orang yang kau benci, murka? Maka Allah firman pada Musa, wahai Musa, aku letak tanda pada orang yang aku cinta ada 2, kau boleh tengok. Dan pada orang yang aku benci pun ada 2 tanda. Yang pertama, tanda orang yang aku cinta, dia banyak menyebut aku sehingga aku banyak sebut-sebut nama dia. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah nama aku akan sebut nama kau. Adzkurkum. Allah sebut nama kita bila kita sebut nama dia. Ana ma'aman zakarani, kata Nabi, firman Allah Ta'ala hadis Qudusi, aku akan bersama dengan orang yang menyebut namaku. Jadi Nabi Musa, Allah Ta'ala beritahu Nabi Musa, tandanya orang tu banyak zikir pada aku sehingga aku banyak sebut nama dia di hadapan malaikat, khalayak malaikat. Tu Allah sayang. Jadi biar kita zikir ni, boleh kata setiap perjalanan kehidupan kita, nak makan zikir, masuk tandas zikir, nak tidur zikir. Apa dia lagi? Nak masuk tandas buang basuh najis pun zikir pada Allah. Ada doa dia. Cuma tak baca dengan kuat lah, baca selepas keluar tandas. Allahumma tahhir faraji wa hassin faraji minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah dan lindungilah kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan fahsyak dan nifak. Itulah antara kandungan doa dia. Jadi apa lagi?
Pakai baju, doa lagi. Zikir juga. Naik kenderaan, nak keluar rumah, zikir juga. Naik kereta, zikir juga. Keluar majlis ilmu, zikir lagi pula. Jadi hidup kita penuh dengan zikir. Kan? Tu alhamdulillah, syukur Allah dorong kita pada tempat zikir. Tanda Allah sayang dengan kita. Lagi banyak peluang dia teringat nak zikir, lagi banyak tanda Allah sayang pada dia. Kan? Itu tanda yang pertama. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, tanda aku sayang pada seorang hamba, aku bagi dia ni rasa tak suka nak buat benda yang aku murka. Dia rasa tak senang nak buat benda ni, duk tak. Oi, tak berani nak buat ni. Kan? Terkadang kita kalah juga kan, kalah dengan nafsu. Terjadi juga, cakap terjadi juga benda yang tak baik. Tanda Allah sayang, astaghfirullah, kita teringat Allah lagi. Astaghfirullahaladzim, silap aku cakap tadi, Allah ampun dosaku ya Allah. Teringat, selesailah. Itu dua tanda. Banyak zikir pada Allah, banyak bimbang takut nak terjebak dengan perkara haram. Yang kedua, tanda pada orang yang aku murka, aku benci pada dia. Yang pertama, dia lebih suka ingat benda lain daripada ingat nama aku. Dia tak berzikir pada aku, tak berzikir. Tadi banyak zikir, ni tak zikir langsung. Lebih suka sebut nama orang tu macam ni, orang tu macam ni, dalam berita macam ni, dalam berita macam ni. Surat khabar macam ni, surat khabar macam ni. Duk cerita hal tu. Sebut nama Allah pun tak. Malah nak sembahyang pun teringat benda lain. Oh, ini Allah tak suka ni. Dia tak suka sebut nama Allah, tanda Allah pun tak suka nak sebut nama dia. Yang kedua, tanda bagi orang benci, dia lebih senang selesa dengan perkara haram. Aman dia dengan perkara haram. Boleh curi, boleh rompak, boleh rasuah, happy, seronok dapat duit benda yang haram. Kan? Dia happy dengan maksiat. Nak buat benda yang taat, berat. Nak tolak rasuah, berat. Payah sambil juga, buat jugalah. Senang, happy, tak ada sampai tangkap, tak ada sampai report. Best. Jadi dia rasa happy dengan benda tersebut, Allah benci dengan dia. Allah murka dengan dia. Wal'iyadzubillah. Zikir semua tu. Zikir ni kita sebut nama Allah, ingat pada Allah. Walaupun kita duduk dalam kuliah ni, tak berzikir pun, tak pegang tasbih pun, tapi kita cakap membawa pada ingatan pada Allah. Zikir, majlis zikir. Majlis bawa ingatan pada Allah. Ingat akhirat. Cuma kita nak ingat semayang macam mana, hadis Nabi sebut macam ni. Semua tu zikir. Walaupun kita tak pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Benda yang mengingatkan kita pada Allah Ta'ala, itu juga dia berzikir. Tadi Ustaz ada sebut, kata Ustaz saya, dalam bilik air kita boleh zikir, baca doa. Ingat ke Tak. Sebelum ni kan kita doa tu. Doa ada yang doa dalam hati, zikir dalam hati tak bersalah. Zikir yang baca basuh kemaluan tadi selepas keluar, selepas selesai, bukan waktu tengah basuh tu. Tapi apa terjadi Ustaz, sebab bukan nak kata kita dah terbiasa, sebab ya Allah, tiba-tiba dalam bilik tandas. Kadang-kadang sebab tu kita tersebut je. Sayyidina Abu Bakar, dia mulut dia tak boleh berhenti berzikir. Sebut nama Allah manjang. Sampai tiap kali nak masuk tandas, dia kulum batu, gigit batu, supaya tak terkeluar Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Allah dan sebagainya. Pasal mulut dia tak boleh berhenti, dia sebut benda tu. Nak masuk tandas, berbatu dalam mulut dia supaya boleh stop. Tapi tu kan kalau tak sengaja, Allah ya Allah, lipas keluar. Kan? Itu kan kehendak Allah juga, yang kita bergerak, semua perbuatan kita pun kehendak Allah. Ada tempat yang tak dibolehkan. Kemuliaan nama mulia tu jangan sebut tempat kotor. Kan? Tempat yang mulia tak boleh, tempat yang kotor tak boleh kita sebut tu. Sebelum masuk tandas, jangan tandas, ambil wuduk dalam tandas, tetap hukum tandas, tak boleh sebut nama Allah. Tak boleh bismillah, tak boleh a'udzubillah. Soalan tandas. Bilik air tak apa. Malah hati, bacalah hati, tak kisah. Tapi kalau kita ambil wuduk kat luar sini, kat bukan bilik air, memang baca tu, baca ni, baca tu, baca ni. Sebab dah memang rumah kita didesainkan, bilik air dengan tandas tu benda satu.
dah dikira hukum tandas. Selagi ada mangkuk tu, itu dikira tandas. Kalau bilik air mana tahu kita buat partition dua, yang ni tempat mandi, yang ni berak, tempat buang najis. Yang mandi tu kira bilik air. Tutup pun bilik. Dalam bilik kita boleh cabut buang benda tu. Ustaz, di mana kan kalau kita ambil wuduk kan, kalau kita kan begitu langsung muka kita baca ada niat lah kan. Tapi cakap Melayu, maknanya kita tak boleh lafaz kan, kena Tak boleh. kena Niat dah hati ya, baca a'udzubillah, biasa kita ambil wuduk, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, buat setangan, apa semuanya. Ada doa-doa kita baca kuat. Dalam tandas tak boleh ya. So niat je lah macam Baca dalam perlahan kan. Ya Allah. Perlahan maksudnya dalam hati, dalam fikiran, tak di mulut, tak keluar di mulut. lafazkan lah. Bukan lafaz. Ya. Kalau ambil wuduk di tempat luar tu bolehlah dengan kuat-kuat. Ya. Jadi sebab tempat tu diharamkan kita sebut nama Allah yang mulia. Sebab kotor. Dianggap walaupun bersih macam Jepun kata boleh baring tidur apa semuanya. Bersihnya tetap hukum tandas. Masjid walaupun kotor, walaupun masjid dah berpuluh tahun orang tak ni, rumput naik, tanah apa semua, kita masuk tetap niat iktikaf. Tetap rumah tu rumah suci, rumah Allah. Kan? Macam baru ni di mana Pakistan orang kata bila tasik kering ada bangunan masjid dalam tu. Tapi lumpur apa semuanya. Bangunan masjid ada. Tetap hukum masjid. Kita nak masuk niat iktikaf. Sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh sembahyang. Kan? Tetap. Dia bukan tengok pada fizikal kotor bersih. Hukum tu dia suruh hukum. Macam orang perempuan haid tak boleh baca tu, tak boleh masuk masjid, bukan kerana darah dia bocor, tapi kerana hukum. Ta'budi. Hukumnya haid tak boleh sebut ni, tak boleh masuk masjid. Walaupun pakai tuala apa semua memang tak pernah bocor pun, tetap hukum. Jaga hukum Dulu ada satu penceramah di Malaysia ni lah, orang perempuan, ustazah lah. Dia kata zaman kita sekarang dah pakai tuala apa semua boleh masuk masjid. Sebab zaman Nabi dulu haram masuk masjid sebab takut darah menitik, bocor. Sekarang kita dah ada tuala, tak ada masalah, boleh masuk. Oi, terkejut kita. Jadi akhirnya pihak masa zaman Datuk Ishak Baharum dulu, adalah sampai berita pada dia, maka ditarik tauliah dia, tak bagi mengajar lagi dah. Kan? Itu bukan pasal model kan, Ustaz? Apa dia? Syak baru pasal model kan? Bukan dia cakap. Dia mufti zaman tu, ada perempuan yang cakap macam tu, ustazah cakap macam tu, kita report. Keluar ke ketetapan, ustazah ni ditarik balik tauliah, tak boleh mengajar. Bukan. So, cerita pasal itu hal lain lah, wallahu alam kan. Yalah. Jadi itulah perempuan tak boleh masuk masjid ni bukan kerana takut bocornya. Kan? Kalau kerana takut bocor, orang yang berjunub boleh masuk masjid tak? Keluar mani, tak boleh masuk masjid juga kan? Adakah takut bocor? Bocor apa kawan tu kering dah. Kan? Tetap tak boleh masuk masjid juga. Jadi sebab ada besar lah ya. Sebab ada besar. Sebab tu amrun ta'abudi. Perkara yang Allah tetapkan, orang junub tak boleh masuk masjid, orang haid tak boleh masuk masjid. Kan? Bukan kerana takut menitik tak, menitik tak menitik, kering tak kering, selagi tak mandi wajib tak boleh masuk. Tu hukum. Begitu juga kita hal tadi tandas, nak cerita hal tandas tu, walaupun tandas bersih macam rumah bilik tidur kita, kan, tetap hukum tandas selagi ada mangkuk tandas. Kan? Apa ni, kalau bilik air lain, tempat mandi tu kira bilik air, bukan tandas. Sebab bukan tempat buang najis. Walaupun memang kadang kita buang jugalah najis kencing semua kan. Kadang-kadang lah, mungkin orang macam tu tempat mandi dia pergi kencing. Tapi asasnya ni bilik untuk mandi, bukan untuk buang air. Kita pakai hukum asas. Kan? Dia kira senang kalau tirai itu bukanlah benda tetap, boleh buka, boleh ni, boleh gitu, boleh gitu. Jadi kita kira satu bilik itulah hukum bilik air semua, tandas. Sebab ada mangkuk. Kecuali ada pintu ke dinding macam tandas RNR kan, banyak pintu-pintu
Tapi ada juga tempat kencing berdiri tu. Itu tak ada pintu. Dia kira hukum semua satu bilik sekali. Kata tak ada benda tu, ada bilik kecil-kecil. Yang ni tempat singki. Singki je. Yang nak buang najis tu bilik kecil-kecil. Yang singki tu ke bilik air. Tak dikira hukum tandas. Sebab tandas dah ada part dia. Dah ada dinding dia. Wallahualam. Contoh kalau tanah lapang macam mana? Orang dah pergi buang tantu semua. Tak ada dinding pun. Kan? Tak ada dinding. Tu kira kawasan sekitar tu hukum tandas. Itu sunnah tu. Memang sunnah kita walaupun tempat lapang tapi buat juga pelindung. Kalau ada ketul batu ke pokok ke daun ke buat pelindung, buat jadi tandas. Walaupun kita nak buat apa, nak padang pasir ni tak ada orang berkeliling. Sebaiknya sunnah Nabi tetap Nabi cari tandas, buat pelindung. Ada kisah mukjizat Nabi kan. Nabi pergi satu padang pasir dengan Jabir bin Abdullah. Nabi nak terkencing. Jadi Nabi pergi cari tempat sesuai. Pergi sana tak ada. Yang ada pokok kurma sepohon sana jauh-jauh. Nabi pergi ke pohon kurma ni, kata jom ikut aku. Dia tarik ranting tu, jom ikut aku. Pokok tu jalan ikut Nabi ni macam unta ditarik oleh tuan dia. Sampai bertemu dengan pokok satu lagi, jadi depan dan belakang. Itu daun-daunnya turun jadi dinding kiri kanan. Tutup. Untuk Nabi buang air di situ. Selesai buang air, basuh semua, Nabi keluar, Nabi bagi syarat pokok tu dengan kepala. So balik balik. Pokok tu patah balik pergi duduk tempat dia. Jabir cerita ni. Patah balik duduk tempat dia. Lepas tu Nabi tanya Jabir, Jabir tadi kita berdiri kat mana tadi? Jabir kata kat sini ya Rasulullah, kita berdiri sebelum Nabi pergi kencing ni. Kat sini. Engkau pergi ambil pelepah tamar tu, sana satu dahan, sana satu dahan. Omai cocok kanan aku, kiri aku ni satu. Dia tak tanya pasal apa. Kalau kita songih macam-macam tanya. Buat apa ya Rasulullah? Pelepah tamar ni penat aku pergi ambil sana, pasal apa? Nak ambil sana satu, ambil sini satu. Totek. Ya, sahabat, buat tu? Ya, buat dulu. Nanti kemudian baru tanya. Laksana dulu. Kan? Jadi dia pun pergi ambil satu ranting dahan sini, satu dan minta pacak sini. Baru selesai urusan, dia tanya Rasulullah, apa hikmahnya? Apa sebab? Maka Rasulullah kata, tempat aku berdiri tadi, kanan aku kiri ada dua kubu. Satu kanan, satu kiri. Dua-dua ni sedang kena seksa. Bukan urusan besar-besar, urusan kecil-kecil, tapi kena seksa dosa besar. Urusan dia buat tu nampak remeh, tapi dosanya besar. Yang seorang ni sebar mulut jadi batu api. Yamshi bin namimah, ngadu sana ngadu sini, orang bergaduh. Benda tu remeh kan, orang tak anggap besar pun, tapi dosanya besar. Yang seorang ni pula la yastabri bil baul, dan lewat lain la yastatir bil baul. Dia tak tutup waktu kencing tempat terbuka. Satu dia lagi la yastabri, tak istibra tu lepas kencing. Ada dua tu ulama kata dosa besar. Kencing tempat open. Walaupun orang lelaki, tempat orang lelaki kan mangkuk berdiri tu, member sebelah boleh tengok ya. Boleh jenguk ya. Kan? Tu tak boleh. Lebih baik kita tahanlah tak kencing kat situ, masuk tandai juga. Kan? Jadi tu tempat terbuka tak boleh. Jadi bila dah pacak tu, Rasul kata, aku pacak pelepah tamar ni, mudah-mudahan dengan basahnya pelepah tamar ni, kira dia masih berzikir pada Allah. Mudah-mudahan zikir pelepah tamar memberi kesan yang baik pada orang dalam tu, kuranglah sikit azab dia. Jadi zikir orang yang hidup ni beri kesan baik pada orang yang mati. Kata Imam Qurtubi, kalaulah zikir pokok yang kita pun tak dengar suara zikir tu pun beri kesan yang baik pada orang kubur, takkan zikir kita yang kuat-kuat bersuara tak ada apa-apa dalam kubur, mesti kesan lagi baik kan. Berzikir di kubur, baca Quran dan sebagainya di daerah kubur. Ala kuliah gitulah kisah tadi. Kenapa orang tanya, kenapa Nabi suruh ambil satu ranting sini, satu ranting sana? Kenapa tak ambil dua-dua sini? Kan sama tamar-tamar juga. Tak? Kenapa ambil pam dua sini dah main pacak? Ringkas kerja Jabir.
Ni dah ambil sini satu, pergi ambil sana pula, bawa mai dua-dua mai sini. Tak, Nabi bertindak adil. Nabi nak adil bukan hanya dengan sahabat, dengan pokok pun Nabi nak bertindak adil. Kalau ambil kat sini seorang-seorang dia, satu pokok je, sana cemburu pokok tu. Kalau kau ambil dia seorang je, aku tak. Padahal aku pun tolong Nabi juga jadi dinding Nabi. Nabi nak bagi adil. Dia orang berdua pokok ni tolong Nabi jadi dinding, Nabi pun ambil sini satu, ambil satu, bangga dia, aku tolong Nabi. Tapi tak faham Ustaz. Ha? Atau di mana aku berdiri di sini, sini satu kanan atau kiri kubur. Kenapa di situ Nabi Muhammad berasa situ ada kubur ke? Maksud saya tak faham tentang itu. Nabi tahu ada kubur. Ada tahulah tu pasalnya. Nabi tahu, walaupun tak ada lah tanda zaman dulu kubur tanam gitu. Dekat situ lah ya saya. Sini tadi. Berdiri mula dia. Ya kat tu. Ada kubur kiri kanan, tu yang dia suruh ambil pelepatan pacak kiri kanan. Atas kubur. Di situ. Tapi Nabi kencing di tempat lain. Wallahu alam. Banyak lagi hadis-hadis tentang zikir selepas solat, kita sambung kemudian lah. Hadis ni kita sambung kemudian. Jadi hadis tentang zikir ni bukan satu je. Kalau buka kitab azkar tu macam-macam zikir. Sebab tu kita Nusantara, khususnya negara Malaysia kita ni, pilih yang ulama buat ringkas. Sekadar astagfirullah, Allahumma antas salam, ataupun la ilaha, kalau maghrib dan subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali. Lepas tu lepas tu ayat kursi, zikir 33. Lepas tu nak tambah la ilaha illallah, silakan. Ayat apa yang nak baca adalah ayat susunan tertentu, qul wallahu ke apa sebagainya. Itu antara yang ringkas, mudah untuk kita. Bukan hanya tu, bukan hanya tu, tak ada yang lain. Tak, banyak lagi yang lain. Sebab tu terpulang. Kalau mungkin kita jumpa zikir ni dalam hadis ni kata baca, tapi di masjid tak buat pun, kita nak buat, silakan. Kan? Antara yang Nabi tak pernah tinggal subuh dan maghrib, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, 10. Lepas subuh 10, sebelum maghrib 10 kali. Yang Nabi kata siapa baca ini, pahalanya sebesar dia memerdekakan 10 orang hamba saya keturunan Ismail. Keturunan Nabi, keturunan mulia ni, kita tolong merdekakan. Kan? Lepas tu baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali maghrib, 7 kali subuh. Bacaan dua ni sebelum kaki kita bergenjak daripada kedudukan semayang. Maksudnya buat lepas bagi salam tu, yang bacaan ni dulu. Kan? Habis tu ayat kursi lepas semayang adalah susunan zikir yang cukup banyak. Jadi buat apa yang kita tahu, jangan tak baca zikir langsung. Cuma yang penting-penting kita sebut tadi, kau boleh jangan tinggal lah. Yang terutama kalau 5 waktu, istighfar 3. Yang ni lagi tak usah tinggal. Tak boleh tinggal. Bukan kata wajib, tapi benda yang banyak fadilatnya. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim lana bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.